Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdullah. Nombor kad matrik di 18310-839. Subjek Principle of Marketing MKT 4033. Di sini saya ingin membentangkan tentang final exam saya. Soalan pertama yang diberikan, kepimpinan merupakan salah satu fungsi utama yang perlu dimainkan oleh ahli-ahli kumpulan pengurusan. Pendekatan kepimpinan dikatakan lebih berkesan daripada pendekatan pengarahan, terutama dalam suasana kritikal, dan mampu mewujudkan suatu kumpulan kerja yang mantap dan berkesan. Keberkesanan kepimpinan menjadi lebih diperlukan sekarang kerana keadaan persekitaran serta anggota-anggota organisasi amatlah diperlukan sekarang adalah kompleks dan rumit. Huraian yang jelas saya akan terangkan soalan ini. Soalan pertama, apakah yang menyumbang kepada keadaan yang kompleks dan rumit tersebut? Jawapan saya, pemimpinan yang mempunyai ilmu yang tinggi lazimnya mempunyai pendekatan dan pemikiran yang berbeza yang menyebabkan dia lebih dipercayai dan menjadi pakar rujuk. Faktor-faktor persekitaran yang menyebabkan perubahan yang berterusan adalah seperti berikut. Yang pertama, kepantasan perubahan dalam teknologi, terutamanya dalam ICT. Okey, yang kedua, jangkaan yang makin meningkat daripada masyarakat atau pelanggan mengenai kualiti perkhidmatan yang akan diterima. Okey, yang ketiga, meningkatnya kepelbagaian dalam masyarakat dan ianya memerlukan organisasi menjadi lebih inklusif dalam pendekatan mereka mengenai penyediaan perkhidmatan. Okey, yang keempat, ianya keperluan yang makin meningkat kepada organisasi dalam kedua-dua sektor prestasi. Yang kelima, perkongsian dan kerjasama antara berbagai organisasi dalam kedua-dua sektor makin mustahak, dan ini memerlukan pengurusan penjaringan yang berkesan. Yang keenam, ianya keperluan untuk melakukan transformasi secara besar-besaran dalam organisasi sesuatu. Dan yang ketujuh, tekanan ekonomi atau kewangan yang berlaku pada semasa. Okey, yang B pula, bagaimanakah kaedah kepimpinan dapat membantu dalam mengendalikan keadaan tersebut? Okey, penjelasan yang saya akan huraikan ialah kepimpinan berkesan juga sering dikaitkan dengan sifat, iaitu nilai dan tingkah laku yang beretika.
Seterusnya, kepimpinan beretika adalah mustahak kerana kepimpinan adalah ejen perubahan dan arkitek bagi elemen-elemen penting budaya organisasi. Seterusnya, sikap dan tingkah laku pemimpin memberi impak kepada perlakuan anggota organisasi, dan seterusnya ini akan mempengaruhi prestasi organisasi sebuah syarikat. Okey, seterusnya, etika dalam konteks organisasi bermaksud mengartikulasikan apa yang betul dan apa yang salah. Etika juga boleh dianggap sebagai garis panduan tingkah laku bagi pekerja dalam sesebuah organisasi. Aspek etika dalam kepimpinan organisasi akan dicerminkan melalui berbagai fungsi organisasi, seperti contoh, ini ada 5 contoh. Yang pertama, pembangunan sumber manusia dalam organisasi. Yang kedua, penggunaan sumber organisasi yang sesuai dan berkesan. Okey, yang ketiga, penyediaan kualiti hidup atau kerja dalam sesebuah organisasi. Dan yang keempat, polisi organisasi yang berkesan terhadap sesebuah syarikat. Yang kelima, perkhidmatan pelanggan di luar dan di dalam organisasi yang berkesan. Jawapan untuk soalan yang kedua ialah dalam pengurusan, sama ada pendekatan konvensional ataupun mengikut perspektif Islam. Perancangan merupakan fungsi pengurusan terpenting yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Tanpa perancangan, fungsi-fungsi pengurusan yang lain tidak akan dilaksanakan oleh sesebuah pengurusan. Berdasarkan kenyataan di atas, terangkan dengan ringkas kenapa perancangan itu wajib dilaksanakan terlebih dahulu berbanding dengan fungsi-fungsi lain. Di sini saya ada 3. Yang pertama, perancangan wajib dilaksanakan terlebih dahulu kerana fungsi ini merupakan asas bagi setiap aktiviti pengurusan berbanding dengan fungsi-fungsi yang lain. Pengurusan melihat masa depan dan membuat keputusan berhubung atau berdasarkan tindakan yang akan diambil. Pengurus juga perlu mengambil pekerja yang berkaitan dalam kelompok tersendiri, kemudian menyusun ahli-ahli dan seterusnya menetapkan tugas-tugas untuk mereka. Pengurusan memberi arahan dan panduan untuk memastikan kerja dapat dibuat dengan cekap dan sempurna. Oleh itu, pengurus juga menyatukan segala usaha dan aktiviti yang dikira penting serta memastikan segala aktiviti berjalan dengan lancar atau sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Pengurus juga perlu membuat pemeriksaan dan penyelidikan serta penyelidikan yang berterusan tentang pelaksanaan rancangan dan memastikan tindakan yang perlu diambil. Okey, yang kedua,
Antara keperluan pengurusan termasuklah tanpa pengurus, sesebuah organisasi tidak mungkin dapat beroperasi dengan lancar dan bersistematik. Selain itu, pengurusan sangat diperlukan supaya kerja yang sepatutnya dapat dilaksanakan dengan cekap dan pantas. Pengurusan juga dapat membantu sesebuah organisasi mencapai objektif yang dikehendaki. Seterusnya, pengurusan untuk memastikan organisasi dengan menangani perubahan dan pengurusan adalah sebagai tuntutan fardu kifayah ke arah mencapai al-falah. Jawapan saya yang ketiga, kepentingan perancangan adalah memberi hala tuju kepada pengurus dalam sesebuah syarikat. Pengurus dapat memastikan apa yang sebenarnya yang mereka perlukan atau mereka inginkan. Sebenarnya ini ingin dilakukan bagaimana untuk pengurus untuk melakukan sesuatu perkara yang telah diputuskan oleh sebuah pengurus, atau mengapa pengurus perlu melakukan perkara tersebut, bila untuk melakukannya dan siapa yang harus melakukan dan sebagainya. Kepentingan seterusnya adalah untuk membantu pengurus menyelaraskan dan mengorganisasikan semua sumber yang perlu digunakan untuk mencapai matlamat mengorganisasi. Seterusnya, sumber kebendaan dan jualan. Jurujual perlu ada kemahiran untuk menjual, dan sistem ganjaran juga perlu dirancang. Itu semua adalah kepentingan yang berikutnya adalah mengurus, membantu memfokuskan segala usaha untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi. Semua bahagian atau unit dalam organisasi dapat memahami dengan jelas tentang sumbangan yang mereka patut berikan, dan komitmen usaha pekerja akan dapat dipertingkatkan dan dipentingkan. Okey, di sini saya ingin sambung. Dia ada 7 jawapan, iaitu menerang. Yang pertama, menerangkan apakah maksud sesuatu perubahan terhadap suatu organisasi. Yang kedua, menerangkan faktor-faktor yang mendorong terhadap perubahan tersebut. Yang ketiga, menghujahkan halangan-halangan kepada sesuatu perubahan. Yang keempat, menjelaskan bagaimana untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Yang kelima, menghuraikan apakah itu inovasi. Yang keenam, menerangkan faktor-faktor yang menyokong inovasi. Yang ketujuh, menjelaskan apakah sumbangan inovasi terhadap organisasi. Contoh definisi perubahan organisasi, ianya pindaan atau perubahan dalam operasi organisasi, sama ada ianya dirancang ataupun tidak, yang disebabkan oleh sama ada desakan atau tekanan dalam dalaman atau luaran sesuatu organisasi.
Perkara yang mendorong kepada perubahan organisasi ini ialah ianya ada 4. Yang pertama, dirancang. Yang kedua, keperluan. Yang ketiga, kontingensi. Yang keempat, pilihan. Okey, yang pertama tadi, dirancang. Dirancang ni ialah proses memperbaiki keadaan daripada kurang baik kepada yang lebih baik. Yang kedua, keperluan. Keperluan ni tidak dirancang tetapi perlu bagi menyesuaikan sesuatu keadaan persekitaran ataupun luaran. Okey, yang ketiga, kontingensi. Kontingensi ini tidak dirancang dan disebabkan oleh faktor luaran yang mendorong ianya kepada perubahan sesuatu organisasi. Yang keempat, pilihan. Pilihan ini merupakan satu corak atau gaya pengurusan yang mempengaruhi perubahan budaya dalam organisasi. Organisasi ini juga ada cabaran dalam menghadapi perubahan. Yang ini ada 2. Yang pertama, menimbang dan mengkaji kesan perubahan yang bakal dilakukan. Yang kedua, membentuk strategi merancang, menyusun dan mengawal sesuatu perubahan tersebut bagi memastikan kelangsungan organisasi. Antara kesan perubahan yang biasa berlaku dalam sesebuah organisasi ada 4. Yang pertama, perubahan suasana persekitaran. Yang kedua, perubahan produk dan perkhidmatan. Yang ketiga, perubahan bentuk pengurusan atau perhubungan bekerja. Yang keempat, perubahan struktur, saiz dan perkembangan organisasi. Okey, peranan pengurus menurut Mintzberg. Yang pertama, maklumat, pengurusan maklumat. Contohnya monitor ini, tugas dia memantau, mencari dan memperolehi maklumat berkaitan kerja. Contohnya scan, membaca akhbar perdagangan berkala, laporan, menghadiri seminar dan latihan mengekalkan hubungan peribadi. Ianya penyebar, berkomunikasi atau menyebarkan maklumat kepada orang lain dalam sebuah organisasi, menghantar memo dan laporan, memaklumkan orang pekerja dan bawahan keputusan. Jurucakap pula, berkomunikasi atau menyampaikan maklumat kepada orang luar, penyampaian memo, laporan dan bahan-bahan maklumat, mengambil bahagian dalam persidangan atau masyarakat dan laporan kemajuan. Perunding juga menjadi pengurus adalah untuk menjadi seorang perunding yang berterusan bekerja dengan orang lain di dalam dan di luar sesebuah organisasi tersebut untuk mencapai matlamat anda. Dalam dunia sebenar, peranan-peranan ini bertindih dan pengurus mesti belajar untuk menyeimbangkan mereka untuk menguruskan dengan berkesan. Walaupun kerja seorang pengurus boleh dianalisa oleh peranan-peranan ini secara individu dalam amalan mereka mencampur adukkan dan saling bergantung sesama sendiri. Itu daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.